lebih ni lain dari segi kes-kes kita lebih kritikal dan volume pun sangat tinggi. It's not that you kata sekarang ni, itu kerja Kementerian Kesihatan ke, kerja Kementerian mana ke. No. Kalau kita sayang negara kita sayang saudara mara kita sayang ibu bapa kita sayang kita tok nenek dan sebagainya, kita harus melindungi dia orang. Siapa lagi nak buat? Sikap si Paku Dulang yang sibuk mencari kesilapan si kayangan tidak membantu dalam memutuskan rantaian COVID-19. Malah mendatangkan lelah tanpa noktah buat kita semua. Ini cerita kita bersama saya, Nadin Nordin. Ledakan pandemik gelombang ketiga kembali membelenggu. Dengan lonjakan kes yang tinggi, jumlah kematian bertambah dengan pelbagai kluster dalam komuniti. Tempiasnya, ramai yang jadi pakar tidak bertauliah. Menjadi si Paku Dulang yang sibuk mencari kesilapan si kayangan. Sedangkan diri sendiri yang cuba-cuba rentas negeri. Selagi tiada keinsafan dalam keegoan diri, selagi itulah COVID-19 terus meratah bangkai-bangkai hidup yang rata-rata degil sifatnya. Hidup bersama pandemik COVID-19 adalah satu perjalanan yang melelahkan. Virusnya bukan sahaja mengancam tahap kesihatan, tetapi yang menakutkan seorang demi seorang pergi dalam sekelip mata. Dan juga kalau kita tengok contohnya dengan kematian yang berlaku, kita kenapa kematian berlaku ramai sebab kes meningkat dengan mendadak, maka kematian pun kita akan lihat akan juga meningkat. Kita telah mengadakan perbincangan macam mana kita nak menyusun untuk mengatur langkah bagaimana kita boleh sama-sama membantu. Kalaulah misalnya untuk kita libatkan pengurusan jenazah, kita boleh libatkan sama-sama dengan agensi-agensi agama, ataupun yang perlukan pembakaran mayat dan sebagainya, kita boleh engage dengan agensi-agensi agama ikut kepercayaan masing-masing. Di situ kita selalu engage bertanya apakah perkara-perkara yang hendak kita laksanakan. Untuk mengangkut jenazah ataupun mayat tadi dari satu tempat ke satu tempat, kalaulah ambulans tidak cukup, kita boleh libatkan bomber, kita boleh libatkan APM, kerana mereka sentiasa bersama-sama dengan kita untuk membantu pelaksanaan program-program tadi. Jadi contohnya lah, so kesiapsiagaan kita. Ada orang pertikaikan, kenapa jenazah diletakkan di dalam kontainer? Orang kena faham sebenarnya dalam keadaan krisis, ianya adalah berbalik kepada kesiapsiagaan. Itu jadi sebab itu adalah this is part of the contingency plan. Bukan kita sengaja-sengaja untuk meletakkan dia orang dalam tu. Sebab kita kena ingat, kes-kes yang proindik, yang bawa dari rumah, yang meninggal, perlu dilakukan postmortem, maka perlu buat ujian, swab dan sebagainya, itu makan masa. Jadi kita mayat atau jenazah tersebut kita akan simpan agak lama. Jadi sebab itulah kita perlukan ruang tambahan. Jadi tak payah risau, sebab itu adalah kesiapsiagaan. Yes. Bagi orang yang tidak pernah terlibat dengan situasi menguruskan pesakit COVID, jenazah COVID, maka barangkali tidak melihat sukar dan agak payahnya bila berhadapan dengan keadaan sebenarnya begini. Masihkah ingat ketika Pertubuhan Kesihatan Sedunia atau WHO mengisytiharkan wabak coronavirus atau COVID-19 sebagai pandemik pada 12 Mac 2020? Derap nadi rakyat Malaysia bagaikan terhenti seketika. Masing-masing patuh dan akur segala peringatan yang disarankan. Katanya, alah bisa tegal biasa apabila Perintah Kawalan Pergerakan diperkenalkan. Perintah Kawalan Pergerakan atau akronimnya PKP mula berkuat kuasa di Malaysia pada 18 Mac 2020 sebagai langkah mengekang penularan COVID-19. Sejak dari itu, perkataan PKP meniti di bibir kanak-kanak hinggalah warga emas kerana PKP meliputi larangan menyeluruh, pergerakan dan perhimpunan ramai di seluruh negara selagi krisis COVID-19 masih ada.
Setahun sudah berlalu, mendung belum berarak pergi. Transmisi COVID-19 telah mengubah gaya dan cara hidup manusia. Biarpun ia bukan pilihan, tetapi hidup perlu diteruskan. Apabila PKP berkuat kuasa, Jabatan Statistik Malaysia diarah menjalankan kaji selidik khas kesan COVID terhadap ekonomi dan individu mulai 23 hingga 31 Mac 2020. Petunjuknya, 15 hingga 21% rakyat Malaysia hilang pekerjaan, manakala yang bekerja sendiri pula hilang punca pendapatan. Yang terjejas amat bersyukur dan berterima kasih kerana Malaysia mempunyai sistem perlindungan sosial yang telah membantu mereka di saat memerlukan. Pun begitu, yang diuji dengan kesempitan tidak hanya berpeluk tubuh merintih nasib yang tertulis. Sebaliknya, ramai yang berjaya keluar daripada zon selesa dan menjadi lebih kreatif demi kelangsungan hidup. Banyak juga perbezaan dia. Antaranya order lebih banyak. So luar kawasan boleh datang order. So tak semesti pada yang satu kawasan saja. Lebih sikit lah. Daripada pukul 8 tu terhad untuk yang bekerja. Yang lewat pulang kan. So pukul 8 tu baru balik. Tu senang dia orang nak order. Kadang kalau dia tutup tu kesian. Kesian sangat dengan pelanggan lah. Bertukar kerjaya sudah menjadi cerita biasa sebelum COVID-19 wujud di bumi ini lagi. Melakukan 2 pekerjaan dalam sehari tidak ada salahnya di mata manusia. Malah, COVID-19 juga membantu rakyat Malaysia untuk serasikan diri dengan revolusi industri 4.0, menjadikan teknologi di hujung jari sebagai rutin hidup seharian. Norma baharu menemukan rakyat Malaysia dengan wira kecil di jalanan. Penghantar makanan boleh diumpamakan seperti cendawan tumbuh selepas hujan pada ketika ini. Setiap saat ada saja kelibat kotak hijau, merah, hitam dan kuning lalu lalang di jalan raya. Order memang kata lajulah. Kita boleh dapat dalam 100.5 sehari. Dia selalu petang lah, time petang lah. Dia pukul 5 sampai pukul 8 lah, memang banyak lah. Kalau macam tengah hari tu kurang sikit lah, tak ada ni lah, tak ada permintaan makanan tu lah. Pendapatan tu maintain lah buat masa ni sebab saya pun buat part time je. Jadi okey lah, boleh lah buat waktu buat part time kan. Pendapatan tu sehari tu kalau part time mungkin boleh beli RM80, RM100, macam tu lah. Tugas mereka menjadi orang tengah dalam usaha membantu melandaikan rantaian COVID-19 dengan harapan rakyat Malaysia kekal duduk di rumah dan elak daripada mengusung virus COVID-19 ke sana kemari. Kita belum menang. COVID-19 masih aktif bermutasi dengan pelbagai varian. Jika keadaan mendesak, doktor terpaksa memilih siapakah yang perlu diselamatkan dan siapa pula yang terpaksa menanti perjalanan menghadap Sang Pencipta. Oleh itu, sedarlah, kes COVID melambung tinggi. Satu negara susah hati. Berhentilah menuding jari. Jaga SOP dan kawal diri.